أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nusalli wa nusallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah ma syaa Allah la yasuhul khair illa Allah ma syaa Allah la yasrifu su'a illa Allah ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa min Allah ma syaa Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i was sami'ul 'alim. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal judhami wa min sayyi'il asqami. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Pertama-tamanya kita ucap jazakumullah khairan katsira kepada fadil ustaz yang sudi jemput saya datang ke tempat ini, pusat tarbiyah dakwah Mahmudiyah. Saya dah madrasah Mahmudiyah itu nama ayah saya sebenarnya. Lepas ayah saya meninggal, saya ambil satu bahagian daripada tanah dan saya bangunkan madrasah saya pertama tahun 2011. Saya buat madrasah Mahmudiyah. Sebenarnya nama ayah anda saya dirasmikan oleh Al-Fadhil Almarhum Datuk Dr. Harundin. 2011 dirasmikan. Dan bergerak sampai sekarang ni. Diperlis. Walaupun diperlis, tetap syairah Maturidiyah. Faham tak faham? Alhamdulillah. Dan Allah SWT dan sekarang ni saya pun banyak masa di Melaka sebenarnya. Saya ulang alik ke Melaka selepas daripada PKP tu. Sebab tadi saya melancarkan projek perumahan saya yang pertama di Tanjung Minyak. Saya punya sendiri. Alhamdulillah. Dan saya buat servis-servis. Tak ada lagi developer Melayu Muslim. Dan alhamdulillah kita buat nama Faizinville. Faizinville ni saya buat satu perumahan Islam, satu pusat dia perumahan berkonsepkan Islamik, berkonsepkan ilmu. Sebab saya buat madrasah, saya buat masjid, kita susun pengajian dalam masjid tu. Kemudian setiap rumah tu ni cerita, tapi bukan nak suruh tuan-tuan beli, saya nak cerita je. Saya nak cerita. Kalau tuan-tuan nak beli okey ke? Saya buat rumah, setiap rumah tu banglo unit. Kemudian saya buat yang pertamanya dia Allahumma salli ala Muhammad, rumah yang mesra ibadah. Sebab setiap rumah dia ada musalla dia sendiri. Tujuan musalla ni kita selalu pinggirkan musalla dalam rumah, sedangkan para sahabat Nabi SAW sendiri ada mihrab di dalam rumah, ada musalla di sendiri dalam rumah. Nabi SAW lalu satu rumah, sahabat tu panggil Rasulullah, tolong datang rumah saya, solat di satu tempat, saya nak buat tempat Nabi solat tu sebagai musalla. Nabi tanya kat mana tempat dia tunjuk tempat tu, Nabi buat. Dan ada musalla dalam rumah, khasnya untuk muslimat dan untuk kita sekeluarga solat berjemaah
solat sunat berjemaah, tahajud, qiyamul lail jemaah, buat program-program agama dalam rumah. Ada musola, ada mihrab dia sendiri. Kami collaborate dengan Jabatan Mufti akan main setiap rumah tu dia alignkan dengan kiblat, dan kita buat mihrab siap rumah satu. Yang kedua, rumah tu saya buat Allahumma salli alaihi konsep dia ialah dia jaga aurat. Sebab kalau tuan-tuan pergi mana-mana rumah, selalu kita pinggirkan ni, masuk terus nampak bilik tidur. So saya asingkan masuk rumah, ruang tamu ada bilik tetamu siap, ada tandas siap untuk tetamu. So tetamu tak perlu masuk ke rumah keluarga pun tak perlu untuk jumpa tetamu. Dia ada bilik khas dia. Tu masuk di tengah tu dia ada musalla dan dia ada ruang makan. Yang ni je tetamu boleh akses masuk. Selepas sana barulah ruang keluarga, bilik anak perempuan, bilik anak lelaki. Bila kita buat sendiri, kita boleh terapkan elemen agama dekat rumah kita. Ada tempat wuduk sendiri dan sebagainya. Kita buatlah macam tu. Kita buat kat mana? Kat Tanjung Minyak. Mula-mula itu nak buat kat Bukit Katil, lepas tu tak jadi, akhirnya dapat kat Tanjung Minyak tu okeylah, dapat 51 biji rumah. Tadi kita buat soft launching, panggil mufti turun. Kemudian buat pelancaran, alhamdulillah tadi saja terjual 13 unit kot. Alhamdulillah. Lepas tu 2-3 hari ni ada lagi yang respon. Kalau tuan-tuan nak ni, saya punya pejabat dekat Ikro. Jadi nak cerita, saya selalu kat sini lah sekarang ni. Alhamdulillah. Dan nak cerita juga, saya pun baru kahwin orang sini. Alhamdulillah. Itu cerita dia. Itu cerita lain. Tanya pula, lebih-lebih pula cukup. Takkan tu dia cerita. Alhamdulillah tuan-tuan, Allah sallallahu alaihi. Jadi selalu-selalulah ke belakang lepas ni, selalulah jumpa tuan-tuan. Harap tuan-tuan jemu pula dengan saya nanti. Baik tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi tajuk yang diberikan kepada saya pada malam ni ialah dosa yang tak terampun. Nabi SAW menyebutkan tentang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad bahawa seluruh dosa-dosa kita Allah akan ampunkan. Tuan-tuan buat macam mana kita biasa melakukan kesilapan dalam kehidupan kita. Saya biasa buat salah. Tuan-tuan, ustaz pun biasa buat salah. Mana ada manusia perfect? Mana ada manusia sempurna? Kadang-kadang ada orang buat, dia hanya terdorong untuk melakukan dosa-dosa kecil. Dia terjaga, terpelihara daripada dosa besar. Bahkan ada orang yang terjebak dengan dosa besar. Ni yang duduk depan saya ni. Yang duduk kat depan saya ni. Sallallahu alaihi wasallam. Dan ada mungkin di kalangan kita yang pernah berzina, mungkin. Ada dengan kita pernah minum arak, mungkin. Tapi ini kita perkara yang pernah kita lalui dulu, ya. Yang kalau kita tahu benda ni macam mana, kita sekarang kita rasa macam aku nak patah balik, aku tak nak buat benda tu. Tapi benda yang dah kita buat, tuan-tuan faham saya cakap apa ni? Bahasa utara ni. Saya setakat sekarang dekat Melaka saya dapat 2 perkataannya, bayau dengan pagau. Yang lain slowly, tuan-tuan bagi masa sikit ya. Sekarang ni cakap utara, tuan-tuan faham dah, tak faham tuan-tuan buat macam tu, buat faham macam mana. Tuan-tuan saudara Selamat faham lah. Jadi kita hidup, tuan-tuan, ada orang buat terjebak dia dosa besar. Nampak macam mana hidup dia? Tapi Allah bagi hidayah, Allah bagi taufik, dan tuan-tuan dia balik ke jalan yang betul, ke jalan yang benar, dan jadi orang baik. Bahkan kadang-kadang jauh lebih baik lagi daripada orang yang dulu yang nampak soleh, nampak baik. Betul tuan-tuan? Kita ni Allah tutup ayat kita kan. Kalau dosa kita ni terzahir dengan bau yang busuk, saya ingat siapa pun tak nak duduk di pipi kita ni. Betul Encik Nah? Sihat je. Masya-Allah, senyum comel. Nah, kalau dosa-dosa kita terzahir dengan Allahumma salli alaihi wajah yang hitam, saya ingat hitam metalik, tinted 100% buat kat kita. Tapi Allah tutup aib kita apa-apa. Allah tutup, siapa pun tak tahu aib kita ni. Ni saya bercakap dengan tuan-tuan ni, kalau Allah tunjuk aib saya, tuan-tuan tak duduk depan saya. Betul tak? Kalau Allah tunjuk aib kita, kawan kita pun tak duduk sebelah kita. Tapi Allah tutup aib kita. Ini kemuliaan dan kehebatan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tangguh tujuan untuk apa? Untuk memberi peluang kepada kita 2 perkara.
Allah panjangkan usia kita, Allah tak turunkan azab kepada kita, Allah bagi pada kelebihan dua perkara. Yang pertama, untuk mohon ampun atas dosa-dosa yang kita buat. Panjang usia nanti hari minta ampun. Istighfar, sungguh-sungguh istighfar lah. Macam mana cara nak minta ampun, makcik, muslimat, tuan-tuan? Sekali ala Sayyid Muhammad. Yang pertama, lazimi istighfar. Istighfar ni istighfar sungguh-sungguh lah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbula wa wahabli rizqan wasi'a wa tub alayya taubatan nasuha wa tub alayya taubatan nasuha. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Istighfar tu bagi dia berasa sampai dekat dalam ni. Nabi SAW istighfar 70 kali lebih, kata sahabat. Dalam satu riwayat yang lain, Nabi beristighfar 100 kali sehari. Bagi dapat istighfar, bagi dapat Nabi SAW bergembiralah kepada orang yang mendapati banyaknya istighfarnya nanti di buku kitab amalan nanti di yaumul qiyamah. Orang yang nanti bangkit di padang mahsyar, tengok kitab amalan dia, dalam kitab amalan dia istighfar saja, gembira orang ni. Gembira orang ni. Tuan-tuan, cara yang pertama apa dia? Istighfar, mohon ampun pada Allah. Yang kedua, Allah panjangkan usia kita, Allah tangguhkan azab kepada kita ni, untuk bagi peluang kepada kita memperbanyakkan amal. Kerana amalan akan mengampunkan dosa. Kata Nabi, ittabi'is ayat hasanata tamhuha. Kamu ikutilah kemaksiatan, kesilapan yang kamu lakukan dengan kebaikan yang akan memadamkan dosa-dosa tersebut. Tuan-tuan, duduk dalam majlis ilmu ni, Allah ampun dosa. Tuan-tuan sujud solat kepada Allah, ma min 'abdin yasjudu lillah sajdatan illa kataballahu bi hasanatan wa muhayyat anhu bi sayyi'atan rafa'a bi darajatan. Tidaklah seorang yang sujud pada Allah, dengan setiap sujud itu Allah bagi satu pahala, Allah padam satu dosa, Allah angkat satu darjat. Tuan-tuan, main ke masjid ni, main duduk dalam madrasah pada malam ni, fi kulli khutwatin, pada setiap langkah tu Allah tulis satu pahala, wa muhiyat anhu bi sayyi'at, Allah akan padam daripada satu dosa, Allah angkat satu darjat. Tuan-tuan ambil wuduk, basuh tangan, Allah ampun dosa. Tuan-tuan puasa sunat, Allah ampun dosa. Buat amalan, bukan sekadar Allah bagi pahala, Allah ampun dosa. Faham dalam sahaja. Maka tuan-tuan, Allah SWT, maka umat Nabi Muhammad SAW buat kebaikan, dia Allah bagi dekat dia ganjaran tetap. Mudah-mudahan Allah tak padam dah kebaikan-kebaikan, tapi kemaksiatan dan kesilapan yang dia lakukan, Allah tunggu aja nak padam. Tak mustahil umat Nabi Muhammad pergi depan Allah, berdiri di depan Allah dalam keadaan dia banyak melakukan dosa dulu waktu hidup dia. Dia bangkit di padang mahsyar, langsung dosanya tak ada, bersih daripada dosa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan Nabi SAW sahabat tanya, ya Rasulullah, ayu du'ai afdal? Wahai Rasulullah, doa apa paling afdal sekali kami nak minta? Kami nak minta ampun, kami nak minta macam-macam daripada Allah ni, macam-macam hajat kami. Ya Rasulullah, bagi kami, apakah doa yang paling afdal sekali, doa top of the list, doa yang paling tinggi sekali? Apa dia? Kata Nabi SAW, al-afu
Apa al-afu? Minta ampun. Yang kedua, wal afiyah fid dunya wal akhirah. Minta perlindungan, minta keselamatan di dunia dan di akhirat. Dalam banyak-banyak permintaan kita minta, Nabi suruh kita minta al-afu. Dan dalam satu hadis Nabi SAW ajak ke Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha doa seandainya bertemu dengan Lailatul Qadar, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Al-afu ni salah satu daripada kata-kata pengampunan. Ada satu lagi nama maghfirah. Maghfirah pun pengampunan juga, al-afu pun pengampunan juga. Apa beza di antara al-afu dengan maghfirah? Sallallahu alaihi wasallam. Apa beza? Sallallahu alaihi wasallam. Maghfirah satu bentuk pengampunan, ulama sebut. Maghfirah satu bentuk pengampunan, yang pengampunan ini subhanallah sallallahu alaihi wasallam Muhammad Syam Rawajah. Sallallahu alaihi wasallam. Maghfirah ini satu bentuk pengampunan, yang pengampunan Allah ampunkan dosanya namun masih tercatat di kitab amalnya. Sedangkan al-afu bermaksud satu bentuk pengampunan yang Allah ampunkan dosanya, termasuk dipadamkan benda tersebut di kitab-kitab amalnya. Pergi depan Allah, dia tahu dia buat dosa tersebut. Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fi wa yaqulu ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha, ila akhir ayat Al-Kahfi 49. Apabila dibentangkan kita amal, kamu tengok orang berdosa itu, mereka merasa takut dengan apa yang dibentangkan di hadapan mereka. Lalu mereka berkata, aduh, celakalah kami hari ini. Kita apa pula ni? Tidak ada yang kecil, tidak ada yang besar, melainkan semua tercatat. Allah sebut dalam Quran surah Allahumma salli ala sajadah, walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na, minta farja'na na'mal salihan inna muqinun. Alangkah ngerinya kamu tengok orang berdosa tu, mereka tunduk kepala mereka di hadapan mereka tu, tunduk kepala mereka di hadapan Tuhan mereka. Tunduk pasal apa? Tuan biasa tengok ada orang keluar penjara, orang keluar mahkamah, masuk mahkamah, keluar mahkamah, dia buat apa? Tunduk, tutup muka. Sebab apa tutup muka? Malu. Orang nampak tak apa dia buat? Tak nampak lagi. Orang tak nampak lagi, orang baru cakap ya. Tutuplah, malu kan. Ke akhirat nanti, semua orang nampak. Semua orang tengok. Anak kita tengok, cucu kita tengok. Cucu kita kenal kita, ketayak atas kepala. Tapi dia tengok waktu kita umur 20 tahun lagi. Tuan tahu tuan buat apa waktu tu? Tuan tahu tak? Kita tahu tak kita buat apa waktu tu? Ni faham ke saya tanya ni? Macam tak apa nak angguk geling benda ni. Kalau setuju buat je ni, kalau tak setuju buat je. Kita tahu tak? Kita tahu tak apa kita buat dulu ni? Cucu kita tahu tak? Mak kita tahu tak? Siapa pun tak tahu. Tapi hari tu semua orang tengok. Semua orang tengok. Semua orang yang kenal kita tengok, orang yang tak kenal kita pun akan tengok. Oh, terkejut nampak dah jatuh. Betul zoom dia. Dia asal-asal takut kan. Malu kan. Sebab tu dalam kitab Ibnu Katsir saya ada semak cerita, apabila dibentangkan kita amal tu, waktu terzahir keaiban dia tu, waktu terzahir keaiban dia minta apa? Dia minta di mana? Hantar terus pergi neraka lah. Hantar terus pergi neraka lah. Tak sanggup dosa-dosa maksiat semua dia tengok. Tuan-tuan nak macam tu, kita tahu apa kita buat. Tiba-tiba bila sampai time tu, tak ada. Kalau ada diampunkan dosa, tak kena azab, okey dah. Tapi nampak melua. Kalau boleh tak mau, tak nampak, tak diazab, bahkan diampunkan dosa. Kalau boleh tak itu al-afu. Besar macam mana pun dosa. Besar macam mana pun dosa. Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis,
Ya ibni Adam, wahai anak Adam, Nabi SAW. Ini hadis Qudsi. Sallallahu alaihi Muhammad. Hadis ini riwayat, kalau tak salah saya, riwayat Imam Al-Baihaqi kalau tak salah. Wahai anak Adam, selama engkau berdoa kepadaku, wahai anak Adam, selama engkau berdoa kepadaku dan selama engkau berharap kepadaku, maka aku akan mengampuni dosa yang ada pada dirimu, wala yubalu, dan aku tak peduli. Selagi berharap dekat Allah, minta pada Allah, Allah ampunkan dosa kita, dan Allah sikit pun tak peduli. Peduli tak? Tuan buat salah, tuan buat salah, kemudian tuan buat salah, sangat salah, kemudian Allah ampunkan dosa kita, kurang tak kemuliaan Allah? Kita kalau buat salah ke orang, kan tak pasal dia cakap, saya buat salah ke Ustaz, janji dengan Ustaz tak main, tuan-tuan. Tadi buih betul dah Ustaz, buat mana-mana masuk hutan, masuk jalan dengan rumput, naik kat jalan masuk ni, salah jalan. Saya petang tadi ada syuting dah, ada syuting kat rumah Melaka, rumah mana ada syuting sampai berapa pukul 6 lebih tak habis-habis ni. Esok sambung lagi. Esok pagi-pagi nak kena ke KL dulu. Ada TV Hijrah bagi esok pukul 7.30 pagi. Lepas tu patah balik Melaka balik sebab hati di Melaka. Macam nak. Jadi seorang patah balik sebab esok ada syuting lagi kat sini, cerita dia ada syuting tak habis lagi. Hari esok Jumaat nak kena patah balik ke Melaka balik. Lepas tu hari Isnin patah balik ke KL. Tuan-tuan Muhammad alaihi Muhammad. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita buat salah kat orang, orang tu buat salah sungguh-sungguh kat kita, salah tu salah dahsyat-dahsyatnya, lepas tu kita minta maaf kat orang tu maafkan kita. Tuan-tuan, terkesan tak dekat dalam hati dia? Ada kesan tak? Ada. Dia tak percaya kat kita, dia kata aku maafkan dia, tak apa, tapi dalam hati ni Allah saja yang tahu. Tengoklah. Saya ada zaman manusia begitu, tapi Allah tak begitu. Bahkan dalam satu riwayat menyebutkan, kalaulah seluruh penduduk, seluruh kaum itu sudah tidak melakukan dosa lagi, maka Allah akan menggantikan kaum yang baru yang akan melakukan dosa, dan Allah nak mengampunkan dosa. Sifat kita begitu. Minta selagi dua harap ke Allah, selagi minta Allah ampun dosa kita. Walaupun kita tahu nanti kita akan terjebak lagi dengan dosa. Macam tu lah macam. Betul ni. Tak mau buat dosa, tak mau. Esok buat lagi. Ni macam mana? Ngumpat. Oh tak mau asri kan, tak mau. Esok ngumpat lagi. Itulah kita. Betul ni. Oh tak mau tengok. Esok tengok lagi. Macam itulah kita sangat semua. Tapi Allah kata apa? Kita Allah akan ampunkan dosa-dosa kita. Wala yubalu, dan aku tak peduli kita Allah. Kemudian Allah sama lagi, wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu tersangatlah banyak sampai ke awan yang ada di langit. Kalau dosa kamu ni sampai mana ni? Sampai cecah langit. Sampai awan, sampai cecah langit. Punya banyak dosa dia tadi. Allahumma salli ala Muhammad. Kemudian dia minta ampun kepadaku, maka aku ampunkan dia. Aku tak peduli. Tentang kalaulah dosa kita ni macam botol mineral itulah agak-agak. Satu dosa, satu botol mineral tu. Susun. Satu dosa susun. Penuh dah dekat bumi ni, penuh. Naik tingkat 2, naik tingkat 3, naik tingkat 4, naik sampai ke awan. Banyak dosa dia. Banyak tu. Dia minta ampun pada Allah. Allah ampunkan, Allah sikit tak boleh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wahai anak Adam, seandainya engkau datang kepadaku dengan membawa dosa-dosa sebesar bumi, dosa dia sebesar bumi, kemudian engkau datang bertemu aku dalam keadaan tidak berbuat syirik padaku, saya ada Muhammad, sama sekali
maka aku akan mendatangi dengan engkau dengan ampunan juga sebesar bumi. Ceritanya, kullu bini Adam khata. Setiap anak Adam mesti buat salah. Mana ada tak buat salah? Khairul qata'in at-tawwabun. Yang paling baik daripada kalangan orang yang buat dosa ialah orang yang bertaubat kepada Allah. Ceritanya taubat kan? Taubat ya. Salah buat macam tu. Tapi masalah kita ni ialah kita buat dosa sampai dah tak rasa berdosa. Faham tak? Dosa ni Nabi sebut dia ada getarannya. Sahabat datang, Rasulullah ramai-ramai, sahabat seorang sahabat main buat Nabi SAW. Nabi kata dia, kamu nak tanya tentang al-ithm wal-bir wal-ithm, kamu nak tanya tentang kebaikan dan keburukan? Kata, betul Rasulullah, ya. Minta fatwa daripada hati kamu, kata Nabi. Minta fatwa daripada hati kamu. Maksudnya hati kita tahu mana buruk, mana baik. Kebaikan ialah kamu merasa tenang dengan dia. Kamu buat baik ni, dia automatik kita tenang. Dan kemaksiatan itu kamu merasa gelisah dengan dia. Cerita benda maksiat dia mesti rasa gelisah. Rasa tak seronok, rasa tak. Dan kamu malu perbuatan kamu, takut perbuatan kamu itu dilihat oleh orang. Itu sifat dosa dan maksiat. Tapi ceritanya, bila kita ulang lagi maksiat tu, sampai satu hari rasa tu dah hilang. Dia panggil Tok Gurunya Aziz sebut, dia kata macam orang tapak kaki keras, tebal. Mula-mula jalan sakit-sakit, tak pakai kasut, jalan sakit-sakit. Jalan lagi. Tak lagi jalan. Lama-lama dia apa? Tebal. Matu. Bukan sebab batu tumpul. Batu tu tetap tajam. Kaki dia dah, tapak kaki dah tebal. Demikianlah perumpamaan hati kita orang yang selalu buat dosa. Sampai dia tak rasa dah dosa. Getaran dosa tu dah hilang. Tapi dia tak dosa. Syekh Abdul Qadir Mandili dalam kitabnya Penawar Bagi Hati bagi tahu macam mana orang tertipu dengan dosa. Ni saya nak pesan kat saya nak pesan kat tuan-tuan ni. Tuan-tuan, ada orang tertipu apabila dia melakukan dosa dan kemaksiatan. Kemudian Allah menutupi aibnya dan dia merasakan daripada kesolehan dialah Allah menutup aibnya, tapi sebenarnya Allah sedang menghukumnya. Tuan-tuan faham? Kita buat dosa. Kita ni jenis orang mengaji. Di madrasah tarbiyah dan pusat tarbiyah dakwah Mahmudiyah ni, kira tiap-tiap kali sebelum PKP tu memang tiap-tiap kali pun sampai sini lah. Waktu PKP hari tu lah break sekejap buat. Ni baru nak start balik. Dah lama kan? Alhamdulillah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad ada. Lalu subhanallah sallallahu alaihi wasallam, orang mengaji ni Allah selalu protect dia, Allah jaga dia. Bila dia buat salah, dia buat maksiat, dia terbuat buat macam mana, maka dia terasa getar, dia cepat rasa sebab orang baik. Tapi Allah tutup dia, Allah jaga dia. Dia pula menyangka bahawa Allah jaga tu sebab dia soleh. Dan akhirnya dia menangguh-nangguh taubat, bahkan dia mengulang kesalahan. Allah jaga, Allah tutup aib aku ni. Mungkin sebab aku ni main mengaji selalu, Allah tutuplah, siapa pun tak tahu. Beza pula dengan orang yang tak berasa macam tu. Allah, aku buat salah macam ni, aku nak minta ampun ni, takut sakit kalau Allah buka aib aku ni macam mana. Tertipu. Akhirnya apa jadi? Buat dosa lagi. Tangguh taubat, tangguh taubat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam banyak-banyak, walau sebesar manapun subhanallah kemaksiatan, kesalahan yang dia lakukan, dia bertaubat pada Allah, Allah ampun dosa dia. Allah tak boleh. Kecuali Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, 7 dosa yang tak terampun. Ni baru masuk tajuk dia tadi, mukadimah. Dan ustaz kata boleh berhenti kalau suka. InsyaAllah 12 setengah kita boleh.
Boleh, Ustaz seorang jawab boleh. Silap-silap dia balik lagi. Tuan boleh tunggu tuan tunggu saya nak balik. Saya letih hari ni, dia pagi tadi kan. Oh, dah habis dah pelancaran apa semua tadi. Oh, penat lah. Lepas tu, pukul 2:30 tadi janji nak pergi syuting pula. Sampai pukul 6 lebih. Tu pun tak habis. Kita tunggu sambung esok lagi. Allah saya simak tuan-tuan. Tapi memang jumpa tuan-tuan ni, tengok muka berseri semua. Tuan-tuan senyum ke tak senyum, saya pun tak tahu. Tutup muka. Tutup muka saya pun tak tahu dah senyum ke tak. Allah saya pun seronok jumpa tuan-tuan ramai. Allah saya simak. Kalau macam ni saya nak main selalu kat sini, insya-Allah. Baik, Allah saya simak. Dalam sebuah hadis Nabi SAW, hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, Nabi SAW sebut, jauhilah 7 dosa yang membinasakan. 7 dosa ni dia membinasakan dan merosak. Allah pandang dengan pandangan yang besar. Dan urusan dia nak selesaikan dosa ni sangat susah. Urusan kita nak clear dosa ni sangat susah. Tuan-tuan, nak Allah sebut dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang beriman, ya, dalam bab taubat Allah mulakan dengan orang beriman. Dia panggilan orang beriman dia panggil panggilan manja. Panggil manja. Wahai orang beriman. Nak kasar sikit dia panggil apa? Ui. Saya bukan macam Ustaz Lakhari dia beritahu, woi, gitu. Woi. Hai manusia, tu buat kasar sikit. Dan ni, ya ayyuhal kafirun, wahai orang kafir. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Tapi dekat orang mukmin siapa? Alladzina, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman. Bila sebut macam tu, maksud dia kita letak diri kita kat mana? Tuan-tuan letak diri tuan-tuan sebagai orang beriman. Kalau tuan-tuan letak diri tuan-tuan sebagai orang beriman, tuan-tuan kena sambutlah panggilan tu. Sebab bila panggil mesti ada benda nak suruh. Ya. Mesti ada benda yang dia nak suruh. Sebab tu dia panggil. Panggil, wahai anakku sayang. Itu mesti nak suruh. Kalau mak panggil, kalau isteri panggil, wahai abangku sayang, mau rebah suami dia. Tahu saya tak pernah panggil macam tu. Tu mesti ada benda besar panggil. Sama dengan suami pun boleh kira. Dia tak pernah panggil, wahai isteriku sayang. Tu dah cerita. Jangan menyuruh. Saya ada cerita. Saya dah cerita. Panggilan manja. Kalau muslimat panggil anak nama penuh mesti marah kan. Zulkifli bin Muhammad, so panggil nama penuh. Tu maksud panggil nama penuh tu mesti ada benda nak marah. Kita kenal. Dan Allah panggil ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Mesti ada lepas tu, tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah kamu dengan taubat nasuha. Apa syarat taubat nasuha? Imam Nawawi sebut 3. Yang pertama, berhenti dah kot. Kita ni okey dah kot, insya-Allah lah kan. Berhenti dah. Tak buat lagi dah. Dulu buat macam-macam kan, sekarang tak buat dah. Kan buat lagi kan? Tak dah, insya-Allah buat dah. Tak buat dah. Cara nak berhenti ni, tak kita ayak atas kepala, berhenti. Letak kita ayak atas kepala, berhenti. Itu muslimat pakai tudung labuh, berhenti lah, tak buat lah. Tengok ni, dulu pakai stokin, pakai stongan ke stongan? Dah stokin, stongan, sarung lengan ni, sarung lengan. Dia pakai sarung lengan. Baik tu pakai tudung labu. Nak buat benda tak elok. Saya tanya ni kakak yang pakai tudung labu, pergi tengok wayang tak? Masuk panggung. Pergi dengan Pak Long pakai kopiah, Pak Long pakai kopiah, isteri pakai tudung labu. Agak kopiah tak? Dia gulung tudung dia. Tarik tapi Pak Cik cabut kopiah masuk dalam poket. Pasal apa buka kopiah nak masuk tabung, nak masuk panggung wayang. Saya malu. Sebab maksudnya tempat tu ada benda tak kena.
Kalau benda tak ada masalah apa, tak payah tak boleh. Terengganu kita ucap tahniah syabat saya. Dia buat bahagian orang lelaki belah ni, bahagian perempuan belah sini bahagian keluarga. Bagus. Dan tak boleh nak alang buat macam mana. Tapi kalau pun macam tu rasa gamak nak pergi. Tak aku tak gamak. Kalau pi juga dia panggil tak warak. Macam tak warak. Dia tahu kat bel kat Terengganu dah ada mesti. Jom kita pergi tengok wayang ni. Satu rombongan ni pergi ni. Ni daripada apa ni pusat terbiah Mahmudiah. Satu bas pergi Terengganu pergi tengok wayang kat sana. Tak pernah pergi, ya Allah. Macam dia rupanya tutup lampu. Oh, Masya Allah. Saya cuma tak warak lagi. Tak warak Jadi kadang-kadang yang halang benda macam ni kopiah ni. Kita duduk main masjid ni pakai jubah, pakai kurta, pakai baju Melayu, pakai kain pelikat ni dia panggil benda yang duk halang kita daripada buat masjid. Dia perisai. Yang kedua, kata Imam Nawawi rahimahullah, apa dia? Azam tak mau buat lagi. Azam tak mau buat lagi. InsyaAllah. Itu pun insyaAllah duk kawan buat baik. Tuan tahu tak? Allah bagi kita kawan-kawan baik ni bukan sebab saja-saja. Kata Abu Laits Al-Samarqandi, di antara tanda taubat diterima ialah Allah berikan kepadanya kawan-kawan yang baik. Kita buat salah, kita minta ampun, lepas tu Allah ampun dosa kita. Tanda dosa kita tu Allah ampun, apa dia? Allah bagi kita kawan baik. Kawan baik dia berubah. Ini bukan grup kita kawan dulu-dulu, geng lain. Grup WhatsApp kita pun geng lain lah, bukan geng dulu-dulu. Grup WhatsApp yang kita tak live lagi lah, dalam mampu 1-2 lagi. Yang tak live lagi, itu pun dah tak komen banyak lah. Kadang-kadang terlepas gitu ya, tak tengok lah. Dia tak angin. Dan kawan-kawan baik-baik ini adalah kurniaan Allah dekat kita, supaya kita terus berterusan jadi orang baik. Sebab orang duduk sekeliling kita ni lah yang duduk kontrol kita. Nabi kata apa? Al-mar'u ala dini khalili. Seorang itu duduk di atas jalan kawan baik dia, jalan agama kawan baik dia. Ini yang duk halang kita daripada kita dah teringin nak buat maksiat. Teringin tak teringin dah. Dia cabut daripada hati kita keinginan untuk buat maksiat. Tak ada. Tak masa. Faham tak? Taubat nasuha tu. Yang ketiga, boleh. Yang ni yang paling susah dalam syarat taubat nasuha. Dalam syarat taubat nasuha, yang ni yang paling susah. Tahu apa dia? Menyesal. Menyesal. Pasal apa susah? Pasal apa menyesal susah? Sebab menyesal ni kerja hati lah. Menyesal ni kerja urusan hati. Tak buat urusan perbuatan. Tak mau buat perbuatan. Menyesal nanti. Benda kita pernah rasa lazatnya, tentu nak menyesal. Tentu faham tak? Waktu orang yang tak pernah minum arak dengan orang yang pernah minum arak, dia meninggalkan arak, susah. Lagi susah kepada orang yang pernah rasa nak banding dengan orang yang tak pernah rasa. Kita yang tak pernah minum arak, tengok arak pun macam nak muntah. Tidak. Orang yang biasa minum arak, ada kawan saya, dia mu'alaf masuk Islam. Saya saja dalam kereta dengan orang duit nak pergi KL. Tanya dia, biasa makan babi je? Wah, apa tanya? Biasa lah. Sedap tak babi? Kita dekat babi tu kan? Lalu tu bak kutih sampai tu muntah. Ya, dah rasa sedap babi. Ya, sedap orang mana? Sebab dia kata bukan setakat babi, dia kata dia ada satu jenis anjing yang daging dia sedap. Anjing. Satu jenis anjing yang daging dia sedap. Daging dia bau wangi.
Makcik nak try asal. Kita tak mau lah, kita tak biasa. Tapi dia pun yang biasa. Dia pun oh, terlihat. Sama je sokok, mokok. Tapi yang tak mokok, tidak ni. Orang yang biasa mokok pun dia berhenti mokok. Mujahadah tinggi tu. Betul kan? Kawan-kawan kita pula tahu kata kita berhenti mokok lagi, dia letak 20 kat depan kita. Jahatnya kawan. Dulu punya kedekut lah tuan. Betul. Tapi saya bukan nak kata orang mokok ni dia ada kebaikan, kelebihan tuan. Sungguh saya nak jack sikit orang mokok. Ustaz boleh ni. Yang pertama tuan-tuan, kelebihan pada rokok dia, lebihnya rokok ni tuan-tuan ialah pada puntungnya. Sebab yang tu dia tak isap. Tidak ada orang isap rokok sekali-sekali puntung. Itu lebih yang pertama. Yang keduanya tuan-tuan, tak ada apa. Saya ada Muhammad. Yang keduanya ialah orang merokok ni tuan-tuan, dia ada apa? Mahabbah. Dia ada ukhuwah. Tu ukhuwah. Persaudaraan dia kuat. Ni. Ya. Jemaah ni. Yang bagi tuan-tuan. Saya pernah pergi dekat waktu saya pergi dekat Palestin. Jumpa ada orang daripada Jepun, seorang daripada Jerman. Orang Jepun, orang Jerman. Saya duduk rehat dekat luar tu. Pergi dekat dia punya Holocaust Museum tu. Duduk kat luar tu. Ada seorang Jepun, ada seorang Jerman ni kalau tak salah. Orang Jepun ni, dia tengah duduk sana, dia sokok. Orang Jepun tu lalu, dia bukan kenal pun. Smoke. Dia offer kan. Tuan-tuan nampak tak? Persaudaraan di kalangan orang mokok ni macam mana? Dia tak ada boundary, tuan-tuan tak? Cerita tu. Yang kedua tuan-tuan, orang mokok ni tuan-tuan, dia ada takaful, tolong menolong. Tolong menolong. Sama-sama sokok. You got letter? Yes. Kita ada masa silmak tak ada tu. Dia rokok sama rokok aja jadi. Yang ketiga, yang ni paling special sekali pada kalangan orang sokok ni, dia panggil mahabbah, kasih sayang. Dia minta lighter. Lighter je. Tak ada lighter. Tak apa, ambil rokok sama rokok cium. Yang ni paling special kali. Aduh Allah, sallallahu alaihi wasallam. Lawak ada. Bercerita dia Allah sallallahu alaihi wasallam. Apa ni, menyesal ni susah. Tiga. Tuan-tuan, tapi besar macam mana dosa pun yang kita buat dalam hidup kita, cukup 3 syarat ni, Allah ampun dosa. Tuan-tuan pernah berzina, tuan-tuan cukup 3 syarat ni, Allah ampun dosa mudah-mudahan. Tuan pernah minum, cukup, Allah ampun dosa mudah-mudahan. 3 syarat. Dosa besar, dosa kecil-kecil, tuan-tuan minta ampun, tuan-tuan puasa sunat, tuan-tuan istighfar, tuan-tuan berjalan kaki pergi masjid, tuan-tuan duduk dalam majlis ilmu, tuan-tuan ambil wudu, tuan-tuan main witir, tuan-tuan main tahajud, tuan-tuan sedekah. Ini akan memadamkan dosa-dosa kecil. Dosa besar, 3 syarat ni. Sebab ni, kalau terkait dengan Allah, Allah mudah minta ampun, Allah ampun dosa. Tapi kalau sangkut dengan orang, tambah lagi satu. Ini masalah. Selesaikan balik dia. Tuan-tuan ada masalah hutang, mal. Sallallahu alaihi Muhammad dalam sebuah hadis, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dalam sebuah riwayat cerita tentang orang yang akan bangkit di padang mahsyar sebagai seorang pencuri. Dia bukan pencuri, ni orang semayang, orang buat ibadat rajin, tapi bangkit di padang mahsyar title pencuri. Pasal apa dia pencuri? Pasal dia mati hutang tak bayar. Memang waktu dia bangkit tu, waktu dia hutang tu memang dalam hati dia memang tak plan nak bayar. Orang ni baik macam mana pun, bangkit pada mahsyar title pencuri. Hati-hati. Saya cakap ni, kalau ada masalah terkait dengan mal, harta benda orang, pulangkan balik.
Ingat zaman sekolah dulu, curi track bottom orang. Ni, curi kasut sukan orang, sembunyi kasut sekolah kawan. Curi tabung orang tu duk simpan duit shilling, dan bagi balik dia. Nilai balik berapa jumlah, bayar balik dia. Susah. Nah, tak jumpa, sedekah ke masjid. Niat atas nama dia. Hutang 3,000. Dulu tak tahu zaman bila-bila tu, pergi pinjam duit orang 3,000, terus lost contact sampai hari ni tak jumpa. Kena F. Nombor 1, F nak cari dulu. Cari, pergi cari waris. Tak ada, cari waris dia. Sebab kalau dia mati, tu harta faraid, hutang tu jadi faraid, kena pergi bagi dekat waris dia. Jangan main-main dengan hutang ni. Salih Muhammad. Ada seorang tuan-tuan, Syekh dia cerita, dipanggil Nabi SAW untuk solatkan satu jenazah. Nabi tanya, dia ni ada hutang? Ada, Rasulullah. Berapa hutang dia? 1 dinar. 1 dinar lebih kurang RM800. Rasulullah kata, aku tak mahu main jenazah. Abdullah bin Ubay tu bapa munafik tau. Nabi duduk berjalan, Nabi main jenazah dia. Sayyidina Umar kata, jangan main jenazah. Rasulullah ni orang munafik. Kalau aku minta ampun 70 kali pun aku akan buat, kata Nabi SAW. Punya Nabi sembahyang jenazah Abdullah bin Ubay sampai Allah turun perintah Nabi, Allah tak bagi. Tapi orang berhutang, Nabi kata, aku tak mahu sembahyang. Orang lempi, siapa pergi tu sembahyang? Gelisah para sahabat ni macam mana? Seorang sahabat kata, Rasulullah, tak apa, saya tolong bayar hutang dia. Maksudnya sahabat ni ambil tanggungjawab hutang tu. Hutang dia tu tak habis tau. Hutang tu main kat dia. Dia pula yang tanggung hutang tu. Bagi orang tu pergi tanpa hutang. Inilah anak-anak tu buat tau. Bila mak mati kan, dia diri kat depan tu, duduk kat ni, kat depan yang saf kan. Tuan-tuan, kalau ada siapa-siapa yang ada hutang ni, main jumpa dengan saya. Bukan maksud dia tolong bayar tu. Tak, maksudnya dia ambil hutang tu sekarang ni bukan ayah dia, bukan mak dia lagi tanggung. Dia yang tanggung hutang tu, supaya mak dan ayah dia boleh pergi macam tu je. Tenang. Faham ni? Saya cuma kata, tak apa Rasulullah, saya ambil tanggungjawab hutang ni, bagi saya bayar. Nabi SAW kata, tak apa. Nabi SAW sembahyangkan jenazah. Maksud dia dah tak nak hutang lah. Tapi esok je jumpa orang ni, bayar tak lagi hutang dia. Baru semalam dia kot. Dia bilang, bayar lagi hutang dia. Tak lagi Rasulullah, bayar semalam. Duk esok jumpa lagi, bayar lagi. Bayar Rasulullah. Baru hari ni dia sejuk. Maksudnya panas dia dah lagi. Selalu pesan, kalau boleh tak payah hutang-hutang tak payah. Susah. Faham tak? Kalau ada kaitan dengan tu, selesai. Kalau ada kita pernah buka aib orang, kita pernah fitnah orang, yang payah ni. Allah senang kan? Minta ampun, Allah ampun. Manusia ni, dia boleh tak mau ampun. Dia Ustaz, saya buat madrasah, Ustaz buat madrasah. Ingat semua orang suka kita buat madrasah. Mana? Tambah dia kutip duit orang. Lagi kereta baru pula Ustaz tu. Macamlah kita tak nak kerja lain kan. Dan macamlah kita tak tahu mana satu duit boleh pakai, mana tak boleh pakai kan. Tapi orang nak kata, saya buat rumah, orang kata, saya beli kereta, orang kata. Saya betul ni cerita kat orang, saya sempat tanya. Kita tulis buku, ada royalty buku. Kita buat, saya ada construction company, saya buat construction company, saya buat developer, saya jadi developer, buat perumahan, saya buat. Kan? Lepas tu apa ni kan, apa ni program-program TV lah, apa ada lah pendapatan sikit. Lepas lah apa saya nak bayar kereta saya tu. Tapi orang kata juga tu kutip duit wakaf guna dia. Orang kata buat macam mana? Tuan-tuan nak kata apa? Baby dia faham. Ustaz lah, takkan nak baca ke depan tu, saya beli kereta ni, duit saya sendiri. Baby dia lah.
Tapi dalam duk kata tu, berapa ramai orang yang mai jumpa kita minta maaf bila dia tahu kata benda tu tak betul. Berapa orang? Ustaz, ada orang kata Ustaz? Ada. Dia takut dia jawab. Berapa orang yang minta maaf Ustaz? Tak ada lagi. Tak ada. Ada orang dia tahu kata dia salah, tapi dia susah nak minta maaf. Susah. Walhal susah dia ke akhirat. Susah. Cerita ke orang ni dapat, cerita orang ni dapat, cerita orang ni. Tiap hari ustaz dapat pahala free je. Biar. Yang dia duk kikir pahala lagi. Habis muflis ke akhirat. Sampai bila kan? Sampai dia mai jumpa ustaz. Ustaz, saya minta maaf hari tu saya tersebut salah dengan ustaz. Saya minta maaf ustaz. Ustaz maafkan saya. Ustaz kata apa? Saya maafkan kamu. Selesai dia. Sahabat tanya Rasulullah. Rasulullah kata, Rasulullah kata, dosa mengumpat lagi besar daripada membunuh. Dosa mengumpat lagi besar daripada berzina. Sahabat kata, Rasulullah, macam mana mengumpat lagi lebih besar daripada berzina? Berzina tu. Tuan-tuan, ada depan saya ni berzina pun. Katalah petang tadi berzina ke pagi malam ada. Tak ada kot. Tapi mengumpat lah ni. Berzina tak kan? Tapi mengumpat lah. Cakap tak pasal orang? Cakap tak pasal orang? Tadi mengumpat, ustaz lambat lah. Ustaz lambat ni. Contoh lah. Dia tak tahu saya duduk pusing dia pun pakai ni. Saya semua faham tak? Mengumpat lagi besar pada berzina. Sampai tak? Rasulullah, macam mana mengumpat lagi besar pada berzina Rasulullah? Orang berzina, dia minta ampun pada Allah, Allah ampun dosa dia. Selesai. Tapi mengumpat, selagi orang yang dia umpat tu tak mengampunkan dosa, lagi tu dia duduk dalam dosa. Susah. Pergi jumpa Ustaz, saya minta maaf Ustaz, saya situ salah cakap Ustaz. Tahu Ustaz kata apa? Tak mau. Sambil buat muka tu. Ustaz, saya minta maaf Ustaz, tak mau. Aku jumpa ke akhirat. Susah lah. Kita orang mengaji tak buat itu. Tuan-tuan jangan buat itu, susah ke akhirat. Jangan duk sebut aku tuntut ke akhirat. Ya, susah. Salih ala sayyidina Muhammad. Allah suruh kita ampun. Salih ala sayyidina. Allah bagi syurga kepada Allah seluas langit ni. Wasari'u ila maghfiratin min rabbi wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. Allah bagi kat dia apa ni Allah muslimat syurga seluas langit dan bumi juga. Al-afina minnas, orang yang mengampunkan dosa kesalahan orang lain. Kita mengaji kita dia buat tak? Berapa ramai orang kita buat salah kepada orang yang tak mengaji. Betul tak ni? Dia mengaji sampai bila tak mau main mengaji dia. Pakai selok pendek tiap hari, tak sedap-sedap diri tua ke. Kubur kata apa, rumah kata pergi kubur kata mari pun. Kita duduk sembang isteri kita dalam kereta, dia duduk pakai sebab pendek tu kata. Apa manfaat dia dapat? Nak mengumpat dia apa? Bercakap satu benda yang betul tentang seorang tu, tapi percakapan ni tak ada manfaat pun kat dia. Faham je? Dia tak pakai tudung. Kita duduk sembang dengan kawan kita apa? Saya bilang nak pakai tudung ni. Kalau dia ingat rambut dia elok, kurang sikit pada 1/5 kan? Orang Maidin tu tak nak jual tudung lah. Duduk sembang dengan orang ni, dia tu tetap tak pakai tudung. Pasal apa? Maklumat tu sampai pun kat dia. Tuan-tuan, kita buat tak benda macam tu? Berjawab ikhlas. Buat lah. Buat. Selesai masalah tuan. Selesai masalah. Orang yang tak mengaji lagi susah. Lagi susah nak maafkan orang. Aku tuntut kat akhirat, aku jumpa kat akhirat. Ini susah. Faham tak? Kita yang mengaji pun susah. Apatah lagi orang yang tak mengaji. Ini susah. Dengan manusia pun susah. Sebab tu jangan buat masalah dengan orang. Cerita dia.
Jangan duk cari masalah. Orang cari masalah kita ambil dia. Kita jangan duk cari masalah. Susah. Dia kenal susah. Faham ni? Jadi 7 perkara ni. Tadi pun mukadimah kan, ni baru nak masuk 7 perkara ni. Tuan-tuan tak tahu apa nak berhenti. Kan Ustaz cuma 7 ni kita ada sekali lalu. Saya nak berhenti pun tak ada lambat-lambat tuan. Nah, SOP kan SOP. Pukul 8 ni. Ni Allah SWT. Okey. Kata Nabi SAW, jauhilah 7 dosa yang membinasakan. Maka para sahabat pun bertanya, wahai Rasulullah, apakah itu? Baginda pun menjawab, yang pertamanya syirik pada Allah. Ini mafhum lah. Ini kita tak payah cerita lah. Saya sebut syirik pada Allah, menduakan Allah. Ingat syirik pada Allah ni 2. Yang dimaksud ini salah satu daripada syirik yang 2. Yang pertama dia panggil syirik akbar, syirik yang besar, ataupun syirik jali, syirik yang terang-terangan. Sembah Tuhan lain selain pada Allah. Percaya ada satu kuasa lain, yang kuasa ni sehebat kuasa Allah, ataupun lebih tinggi pada kuasa Allah, ataupun kurang daripada kuasa Allah. Percaya ada kuasa yang lain. Percaya ada satu hukum yang lain, yang hukum ini setanding dengan hukum Allah. Apatah lagi lebih teruk, percaya ada hukum lain, yang hukum ni lebih hebat daripada hukum Allah. Hati-hati. Kadang-kadang cakap Ustaz SMA, hukum ni tak sesuai lah. Zaman-zaman batu dulu boleh lah. Zaman-zaman dulu orang padang pasir dulu boleh pakai hukum ni. Sekarang ni dah tak sesuai, dah pakai jangan sebut tu kan. Ya, tak relevan dah. Jangan sebut. Walaupun kita tak mampu untuk implement, kita tak mampu untuk buat dalam keadaan suasana yang tak kondusif untuk buat ni, maka jangan kata sekali daripada mulut kita yang hukum Quran tak sesuai. Itu perkataan yang boleh menggugurkan akidah. Faham tak? Ingat di sebuah dalam Ustaz Ismail yang terang-terang ni sembah berhala semua. Yang lain Ustaz Ismail syirik dia panggil. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Syirik jali pun syirik akbar. Ini tak boleh bincang. Yang kedua dia panggil syirik khafi ataupun syirik asghar, syirik kecil. Syirik khafi tersembunyi. Yang ni dia tak menggugurkan akidah, tapi dia memadamkan pahala amal. Kita saya sebut riya, ujub, takabur, sum'ah. Riya nak mudah tunjuk kat orang, buat amal nak bagi orang nampak, mengabdi. Macam mana disebut syirik? Syirik ini menduakan, mentigakan Allah. Yang syirik tadi betul-betul lah, sungguh-sungguh lah. Dia dua Allah pun dia percaya, berhala pun dia percaya. Yang ni dia syirik dari macam mana? Dia syirik dari segi hasil ataupun benefit. Semayang ni pasal apa? Nak pahala daripada Allah. Dia pahala pada Allah pun nak, pujian manusia pun nak juga. Macam tu. Pahala daripada Allah nak, pandangan manusia pun nak juga. Daripada Allah pun dia nak, daripada manusia pun dia nak juga. Itu dia panggil syirik. Dia hanya memadamkan amal, akidah masih ada. Tapi daripada Allah ada puasa, ada semayang, tapi tak ada pahala. Dia bagi syirik khafi. Yang dimaksudkan ini, yang dosa yang tak terampun ini, ialah syirik akbar tadi. Yang kedua kata Nabi SAW, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sihir. Sihir. Orang yang beramal dengan sihir. Sebab dia kait dengan manusia lain. Nabi kata apa? Man ata kahinan atau arrafan atau sahiran fasa'alahu fasaddaqu bima yaqulu faqad kafara unzila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mendatangi dukun, tukang telik, tukang sihir, barang hilang pergi telik, cari. Saya nak saya mahu. Tuk dukun, tuk bomo yang beramal dengan amalan-amalan yang syirik, khurafat. Atau sahiran atau tukang sihir. Pergi buat, hantar orang ni. Takut juga kita. Tuan-tuan, tak ada amal macam mana yang Imam Ghazali ajar dekat kita, supaya kita dijauhkan daripada khianat orang yang benci kat kita.
Orang yang nak buat kat kita apa-apa, nak khianat kat kita apa-apa, nak rosak, nak jahanam dengan kita, Imam Ghazali ajak amalan dia. Apa dia amalan dia? Qabliyah subuh, pada rakaat pertama selepas Fatihah baca Alam Nashrah. Rakaat kedua selepas Fatihah baca Alam Tarokai. Itu amalan dia ajak oleh Imam Ghazali. Saya Muhammad. Rakaat pertama baca Alam Nashrah, rakaat kedua baca Alam Tarokai. Saya Razim Muhammad. Dua alam. Bukan LGBT. Itu dua alam juga. Saya Muhammad. Jadi Allahumma salli Muhammad, rakaat pertama Alam Nashrah, rakaat kedua Alam Tarokai. Beramal biiznillah, dengan izin daripada Allah. Qabla subuh, maksud sembahyang sebelum subuh. Saya Muhammad. Sunat fajar pun dia juga, dipanggil sama juga. Qabla subuh pun dia juga. Yang kedua, buat amalan Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. 3 kali pagi, 3 kali petang. Yang ketiga, jauh pada sihir. Nabi SAW ajak macam mana? Malaikat Jibril ajak kat Nabi baca 3 qul. Waktu tidur, menghadap ke arah kiblat, lunjur kaki ke arah kiblat macam tu. Kemudian dalam posisi duduk, dadah tapak tangan, baca 3 qul. Tiup habis nafas, sapu di hujung kepala sampai tapak kaki. Ulang balik, buat 3 kali. 3 qul. Bukan qul. Qul. Tiup tadi. Qul huwallahu ahad, wa falaq, wa min habis tiup sampai subuh lagi. Biiznillah, dengan izin daripada. Syarat dengan amalan ialah yakin. Syarat dengan amalan ialah yakin, biiznillah. Tapi Nabi kata apa? Siapa yang mendatangi itu dukun, mendatangi itu bomo, mendatangi tukang sihir, mendatangi arrafan, tukang telik, fasa'alahu, minta tolong kat dia, ditanya kat dia. Bukan sekat minta tolong, fasaddaqu bima yaqulu, dia membenarkan pula apa yang diucapkan oleh orang tersebut. Betul ya. Saya teringat dulu almarhum Ustaz Ismail Qamus yang siapa kata, dia tahu macam mana dia boleh tahu apa kita buat. Tuan-tuan boleh lagi kan pukul 9 ni? Boleh kan? Saya ingat saya nak berhenti waktu isyak ni, tapi main pun lambat lah. Lajak sikit. Lepas tu seronok pula tuan-tuan hari ni tu lajak kan. Dia panggil Ustaz ceramah ni bagi mic sedap. Dia ceramah panjang. Sungguh kan? Kan? Ni mic yang sedap ni dia bagi ni. Ramai dia wah sikit tekak, sengaja ni nanti ya. Ni ada. Kan. Baik, saya siap. Ini mikrofon ni 12 setengah. Di saudara saya kata, macam mana dia boleh tahu kata, dengan kita ni kita ada qarin. Kita semua ada qarin kan. Dia pula ada geng dengan jin. Jin ni dia boleh communicate dengan qarin kita, kata. Dia boleh communicate. Mana? Tanya main apa ni kampung Jembatan Duyung. Saya dah masuk kampung ni, saya cari, kok tuan-tuan jumpa. Saya cari sebiji kereta, nombor pelik dia JAF 121. Dia duduk kat dalam kampung ni ya, 171, 121. Alamat dia kampung apa? Jembatan Duyung. Memang ini. Saya melihat cari tak jumpa. Kok tuan-tuan jumpa, tuan beritahu kat saya. Ada hadiah yang saya kasih. Tak lah. Mana saya maklum. Jadi saudara saya kata, Bibi, macam mana dia tahu? Main. Kita pun main duduk. Assalamualaikum tu. Salam. Ni main pasal apa ni? Masuk. Kita pun masuk. Duduk. Ni apa hajat ni? Dia tanya kita. Kita pun nak cakap, saya main kita tu. Tahu dah. Kita kata dahsyat. Dahsyat. Dia tahu tak? Dia tahu kita makan apa ya? Makan si lemak kita dia kan. Macam mana dia tahu? Nak kereta warna merah kan? Macam mana dia tahu ni? Kenapa? Dia tak tahu. Dia bukan mikir.
Rupanya wallahu a'lam, saya tak tahu tuan. Nabi pun tak tahu melainkan apa yang malaikat Jibril beritahu kat dia melalui perintah Allah. Kita pula tahu lebih dahsyat tu. Hati-hati. Kemudian fasaddaqu bima yaqulu, dia mempercayai pula apa yang diceritakan lalu, maka faqad kafara unzila Nabi sallallahu, maka dia telah kufur dengan apa yang telah Allah turunkan kepada Nabi SAW, iaitu Islam. Dia ada perubatan-perubatan Islam ni, ada guna ayat Quran, guna zikir-zikir tertentu, ada. Yang tak disebut, yang disebut dimaksudkan Nabi SAW yang menggunakan amalan-amalan khurafat dan syirik pada Allah. Jadi kita kena nilai-nilai tengok. Boleh timbang tengok. Tuan-tuan P dia buat waktu maghrib, dia pun tak sembahyang. Nak main dia masuk waktu maghrib main. Lepas tu kita masuk tengok bini dia pun pakai kembar tu, kembar. Pakai batik kat sini. Ni. Lepas tu dia siram pokok bunga. Pokok bunga apa? Bunga kertas. Disangkut kat bunga kertas lagi, robohkan itu kan tuan-tuan merebah sini. Isteri dia pun tak tolak, dia pun tak semayang. Macam mana dia nak minta tolong kita, dia minta tolong pada Allah. Kalau macam ni, baik kita minta sendiri ya. Betul kan? Baik, yang ketiga, sallallahu alaihi wasallam, sihir. Yang ketiga tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan hak. Dia muslim ke, dia tak muslim ke, bunuh jiwa tanpa hak, tanpa maksud yang dibenarkan. Macam Nabi kata, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimu shalah wa yu'tu zakah fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islam wa hisabuhum Allah Ta'ala, atau kama qala Rasulullah SAW. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka mengucap 2 kalimah syahadah, mereka mendirikan sembahyang, mereka mengeluarkan zakat. Apabila mereka melakukan yang demikian, maka terpeliharalah bagiku nyawa mereka dan harta benda mereka kecuali dengan hak Islam. Wa hisabuhum Allah Ta'ala, sedangkan apa yang ada dalam hati mereka itu urusan dia dengan Allah. Maksudnya apa? Selagi orang tu mengucap, orang tu tak memerangi Islam, maka dia tak layak untuk dibunuh tanpa hak. Tapi kalaupun dia Islam, dia mengucap 2 kalimah syahadah, dia sembahyang, dia keluarkan zakat, tapi dia langgar hak Islam. Apa hak Islam? Dia melanggar perkara yang menghalalkan kembali darah dia. Apa dia? Dia berzina, orang berkahwin yang berzina, dia membunuh orang, hukum qisas, dan sebagainya, halal balik darah dia. Tapi bukan semua orang boleh buat, pemerintah yang buat. Boleh faham tak? Ada orang masuk rumah kita curi barang, tangkap dia. Kita tangkap dia, tangan barang yang dia curi tu dekat tangan dia ni. Tuan-tuan kata apa? Aku nak laksanakan hukum hudud. Allah sebut dalam Quran, orang curi potong tangan. Tuan-tuan potong tangan dia. Boleh tak? Tuan-tuan kena tangkap, tangan tuan-tuan pula kena potong. Walaupun kerajaan pada waktu melaksanakan hukum Islam secara sempurna, bukan kita yang nak laksanakan, melainkan pemerintah. Faham tak? Tangkap orang, bunuh macam di Indonesia apa ni kan. Allahumma salli ala Muhammad, Syekh Ali Jabir, takdir betul tuan, dia Allah pelihara dia. Waktu tu dia tengah tes Quran budak tu, umur 9 tahun. Dan takdirnya dia beralih. Dia beralih minta kamera nak ambil gambar dia. Siapa ada kamera dia? Waktu dia beralih ni, orang tu main dekat sini. Bayangkan waktu tu dia menghadap sini. Kat mana kena? Syekh Ali Jabir nak cerita Allah pelihara. Dia kata takdir ni saya pusing macam tu. Dia kena sini. Kalau duduk macam ni,
takdir. Oh, subhanallah. Tapi dapat tangkap budak tu lunyai. Bom sengit muka kau macam tu. Subhanallah. Tu okey lagi tu hidup ni. Ada orang insiden pun melanggar dengan pukul sampai mati. Jadi ada orang yang mencuri masuk kena tangkap. Orang yang ragut orang macam tu tangkap, belasah mati. Tuan-tuan, kalau hukum Islam, orang yang bunuh kena mati. Pasal apa? Bukan dia untuk membunuh. Siapa yang akan jatuh hukum? Pemerintah. Kalau pemerintah tak laksana, pemerintah akan tanggungjawab. Tengok saya selamat. Baik, tuan-tuan yang dirahmati sekalian, saya membunuh tanpa hak. Kemudian yang berikutnya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, memakan riba. Ini pun satu hal ni. Satu hal ni. Sampai tak boleh nak lepas tentang kita ni. 5 minit ke sama tengok ni. Sekarang ni pukul ni, tahu apa? Jam tu tipu, jam tu. Dia suruh saya berhenti awal jam tu. Dia lagi bukan dia tipu jam tu rosak tukar ni. Tuan-tuan tolong bagi duit sikit tukar jam aku. Saya kata, jadi saudara sekalian, maka riba. Riba ni Allah dan Rasul isytihar perang kepada orang yang makan riba. Isytihar perang. Tuan-tuan tak semayang pun berdosa besar tak semayang, tapi tak sampai Allah sebut Allah dan Rasul isytihar perang. Orang makan riba siapa? Ada siapa-siapa sini yang makan riba, yang masih beramal dengan riba? Loan dia loan konvensional, pinjaman dia pinjaman konvensional, bukan Islamik riba. Riba option ada, pilihan ada, bila Islamik ada. Apa sebab pilihan ni? Siapa hari tu waktu KWSP suruh tukar KWSP apa? Islamik apa? Dia bagi syariah kan? KWSP tak buat, tanggung dosa. Dah option ada. Kalau tak ada lain cerita. Tak ada lain cerita. Dia buat tu kau bilang, ni tak patuh syariah. Dia buat satu kaunter syariah. Waktu tu semua orang Islam tak payah suruh lah, wajib pindah. Tak payah suruh, wajib pindah. Ni sana fikir je sana. Faham? Waktu kita pergi buat loan, dia table kat kita, yang ni yang konvensional, yang ni yang Islami. Dan tuan fikir orang Islam tak patut nak fikir lagi, melainkan ni urusannya. Ni tanya, kalau yang ni mana untung ni, mana untung ni, yang mana tinggi sikit ni, kenapa yang ni tinggi sikit dengan orang sikit? Patut tak tanya macam tu? Sikit pun tak patut. Orang Islam wajib ambil. Ustaz lah dia belik-belik tu, belik-belik tu. Tuan-tuan, dia belik tak belik tu bukan urusan kita. Dia menyediakan pilihan. Nak dapat kesempurnaan susah, dia kena hilang sikit. Ada hilang sikit, tak apalah daripada tak ada langsung. Faham tak? Dah loan tak apa dah, ambil elok dah, ambil loan Islamik dah, insurans pula konvensional. Beli kereta loan Islamik elok dah. Oh, buat insurans nak pergi renew road tax, tanya dah, ni Islamik dah ni takaful dah. Tak tanya dah, main letak dah. Tengok, oh ni bukan Islamik kan. Tanda Ustaz Jamal. Hilang berkat. Duduk dalam keadaan sedang berhadapan, sedang bermuamalah dengan muamalah riba. Allah dan Rasul isytihar perang tadi. Janganlah orang Islam jangan buat macam tu. Berkira sikit dalam muamalah kita ni. Saya sebut kena kira sikit. Kena ambil berat sikit bab yang macam ni. Faham tak? Saya sebut. Jaga investment. Saya ada sebut pelaburan ni. Ambil kira lah, tengok semua ni orang Islam rajin masuk saham ni, biar tak handsome tak apa, janji kaya. Kan apa? Kalau dia Islami silakan pajak gadai, ambil arahnu.
Lepas PKP tu orang beratok kan, saya tengok. Lepas PKP tu beratok kedai pajak gadai. Tapi ambil pajak gadai orang bukan Islam. Dan dah tak kena sikit musibah, Allah nak bagi pahala, pergi cari dosa. Ambil berat sikit bapak macam ni. Yang berikutnya tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, makan harta anak yatim. Ya, ini buat Allah. Takutlah, hati-hati lah salli ala sayyidina Muhammad, macam ambil bara masuk telan bara sebagainya. Kemudian berpaling daripada perang yang berkecamuk. Tengah perang dia lari diri. Yang berikutnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang berikut yang keenam, menuduh zina terhadap wanita-wanita merdeka yang menjaga kehormatan yang beriman. Orang tu dia terkenal dengan baik, dia terkenal dengan salihah, dia kita tuduh dia berzina. Masalah. Kemudian terakhir ialah iaitu yang terakhir, menjaga kehormatan, menuduh zina terhadap wanita-wanita merdeka dan yang menjaga kehormatan yang beriman dan yang bersih daripada zina. Orang tu tak buat, kita tuduh dia. Ni 7 perkara yang Nabi SAW suruh, jauhilah kamu daripada 7 perkara yang membinasakan ini. InsyaAllah mudah-mudahan kita tak termasuklah daripada kelompok-kelompok yang macam ni. Mudah-mudahan kita doa pada Allah agar Allah mengampunkan seluruh dosa-dosa kita, insya-Allah. Saya minta ampun, minta maaf salah silap, meskipun dah telajak lah ni, sebenarnya dah lebih pada 1 jam lah. Seronok berjumpa dengan tuan-tuan hari ini, insya-Allah. Dan tuan-tuan doakan saya agar Allah berikan kekuatan sahabat-sahabat Usratuna yang ikuti kuliah kita pada malam ni. Ustaz, masya-Allah, saya untuk makluman tuan-tuan, setiap hari 6.30 pagi saya ada kuliah tafsir, setiap hari 6.30 pagi. Sibuk macam mana pun, insya-Allah saya akan cuba buat juga 6.30 pagi itu. Kalau macam mana ada program pun saya akan buat juga, walaupun sekejap, walaupun dalam kereta. Saya nak sekamah diri saya, sebab saya nak baca Quran. Cerita dia, saya nak baca Quran. Saya tak mau nak baca yang lain, Quran tak baca lagi. Jadi saya paksa diri saya, yang saya buat program tu, paling tidak saya baca juga 5 ayat Quran. Dan saya ajak orang lain ramai-ramai baca Quran, okey lah. Lepas tu istighfar 100 kali. Kemudian Muhammad baca doa sikit, kita mulakan yang tu, lepas tu baca tafsir sikit, habis. Itulah tiap-tiap hari. Kalau nak join sekali, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, insya-Allah. Itulah amalan dia, insya-Allah. Dan saudara jemaat, nanti kita jumpa lagi, insya-Allah. Tuan-tuan akan selalu jumpa saya dekat area-area Melaka ni, dan doakan kekuatan saya, kesihatan tubuh badan saya, insya-Allah, dijauhkan daripada musibah, bala bencana, penyakit sebagainya, insya-Allah. Dan mudah-mudahan Allah SWT kabulkan segala doa-doa kita, Allah berikan segala kebaikan dalam kehidupan kita, insya-Allah. Dan saya dah pesan pada tuan-tuan juga, kalau tuan-tuan jumpa nombor pelik tu, beritahu kat saya. Pelik JAF 171 kot, JAF 171, insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya.